Lafazan Surah Yasin ayat 1 hingga 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Melissa binti Suazman di PH 2021260052. Kumpulan kami akan membuat pembincangan mengenai Surah Yasin, surah yang ke-36 dalam Al-Quran, ayat 1 hingga 25. Dan kisah yang kami ambil ialah kisah seorang pemuda dan 3 rasul yang menghadapi kaum musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang rasul yang membawa Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Seterusnya saya akan berikan kepada saudari Intan. Nama saya Intan Syafiqah binti Muhammad Azam. Nombor metrik DPH 202126-187. Saya akan menyambung surah Yasin pada ayat 6 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Aini. Saya Nur Aini Syafira binti Muhammad Yusof di PH 2021263343. Saya akan sambung ayat 11 hingga 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. Sadaqallahul azim. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Syazwan. Nama saya Nurul Syazwana binti Yusof di PH 202126-463. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayranna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qaumun musyrikun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Sadaqallahul azim. Terusnya saya silakan kepada Hanis Masyarah. Assalamualaikum, nama saya Hanis Masyarah di PH 2021264799. Saya akan sambung ayat ke-21 hingga 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhizu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bidarrin la tuni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم. Tafsiran ayat 13 hingga 29. Untuk tafsiran surah Yasin, di mana saudari Mel ada beritahu dengan kisah seorang pemuda dan 3 orang rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kisah ini bermula daripada ayat 13 surah Yasin sehingga ayat ke-29. Saya akan mulakan dengan ayat yang ke-13. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka satu perbandingan mengenai kisah penduduk sebuah bandar Antakya, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Ayat 14, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا, iaitu ketika kami menghantar 2 orang rasul kepada mereka dan mereka dustakan kedua-duanya. Mereka menolak dakwah kedua-dua Nabi tersebut. Ada khilaf di kalangan pentafsir tentang nama-nama Rasul. Satu pendapat mengatakan bahawa Rasul-Rasul itu bernama Yahya, Sodom dan Sam'ud. Ketiga-tiga nabinya bukan pendakwah yang biasa. Mereka dikatakan telah dihantar oleh Nabi Isa AS atau diutus oleh Allah sendiri di zaman Nabi Isa AS. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, ada juga mufassir yang berpendapat bahawa mereka itu adalah manusia biasa, bukan Nabi. Perkataan fakazzabuhuma bermaksud penduduk negeri Antakya itu telah mengatakan bahawa pembawa-pembawa risalah itu telah menipu. Jadi mereka tidak mahu ikut. Itu adalah alasan mereka sahaja. Apabila mereka degil untuk terima dakwah, mereka menuduh para pendakwah itu adalah sebagai seorang penipu. Tuduhan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Fa'azzalna bisalisin. Maka kami perkuatkan dengan yang ketiga. Dihantar Rasul yang ketiga untuk menguatkan semangat mereka yang kedua. Semangat mereka yang 2 orang mula-mula datang ataupun untuk menguatkan message dakwah yang mereka bawa. Sepatutnya kalau 2 orang sudah lebih daripada cukup, tapi Allah beri peluang dengan hantar pendakwah yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Rasul-rasul itu pun berkata, sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu. Rasul-rasul itu dihantar untuk penduduk Antakya. Mereka berdakwah dengan menggunakan syariat Nabi Isa, tapi dari segi akidah, sama sahaja ajaran yang dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul. Mereka telah ingkar kepada para utusan itu. Maka apabila mereka ingkar, bala telah datang dan turunkan kepada mereka. Contoh seperti bala adalah binatang sakit, tanaman hangus dan sebagainya. Itu adalah kesan jika menolak dakwah dari penyebab agama. Disebabkan bala itu yang menyebabkan mereka menuduh para utusan itu menyebabkan bala-bala tersebut datang. Padahal bala itu datang kerana mereka telah menolak dakwah para rasul tersebut. Bala diturunkan untuk mengingatkan mereka apabila mereka jatuh susah, kesannya untuk merendahkan ego mereka sendiri yang tinggi. Kerana selalunya apabila sesuatu kaum itu sedang hidup dengan senang, sedang kaya, mereka akan sombong dan tidak mahu menerima ajakan dakwah. Maka Allah akan berikan bala kepada mereka. Ayat ke-15. Qalu ma antum illa basharun misluna. Mereka berkata, tidaklah kamu bertiga melainkan manusia sama sahaja seperti kami. Hujah penduduk Antakya itu tidak perlu ikut kata-kata pendakwah itu kerana mereka kata kalau Allah nak turunkan utusan, mesti Allah turunkan malaikat kepada mereka, bukannya hantar manusia biasa seperti para rasul itu. Jadi kononnya mereka tidak mahu menerima dakwah daripada manusia. Lihatlah betapa sombong sekali mereka. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Tidaklah Tuhan Rahman mengasihi siapa. Bukan sahaja mereka tidak mahu menerima ajakan dakwah itu, tapi mereka sampai menidakkan kedudukan para rasul itu sebagai nabi pula. Mereka mengatakan Tuhan tidak ada pun utus para rasul, dan lagi teruk mereka kata Tuhan tidak ada turunkan wahyu pun. Innama antum illa takzibun. Sesungguhnya kamu ini tidak lain adalah hanya berdusta sahaja. Mereka menuduh ketiga-tiga rasul itu sebagai pendusta. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Syazwana. Terima kasih kepada saudari Aini Safira. Saya tafsirkan ayat 16. Itu qalu ketiga rasul ini berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui bahawa inna ilaikum la mursalun. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Itu maksudnya di sini Allah mengutuskan ketiga-tiga rasul ini untuk mengajak kaum penduduk kampung itu
berdakwah bersama ketiga-tiga rasul ni dengan jalan yang benar. Kerana Allah kerana urusan ini yang menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak memandai-mandai dan mereka cerita dengan ini ukuran kejujuran mereka dan tidak memutabelitkan cerita, yakni sifat bersesuci dan sepatutnya menjadi ukuran yang paling jelas antara ahli risalah dan ahli nafsu. Terusnya saya pergi kepada saudari Nur Alia Malaysia. Saya akan sambung balik apa perceritaan kawan saya. Tiga rasul itu ada menyebutkan dalam Al-Quran ayat ke-17. Wa ma alaina illal bala'ul mubin. Dan kewajipan bagi kami hanyalah menampaikan perintah Allah dengan lebih jelas. Maka kamu, kaum musyrikin, seharusnya menyembah Allah SWT. Nescaya engkau tidak akan berada di jalan orang-orang yang sesat. Fataqullaha bermaksud bertakwalah kepada Allah SWT. Kerana ashabul qaryah ini pemilik negeri ini. Mereka beragama dan menyembah berhala, jadi mereka menyembah patung. Tiga rasul ini mengajarkan dakwah tauhid agar mereka jauhkan patung-patung mereka dan kembali menyembah Allah SWT itu sahaja. Tetapi apa jawapan yang diberikan oleh kaum musyrikin pada ayat ke-18? Qulu inna tatayyana bikum la illam tantahu larnajumannakum wa la yamassanakum minna azabun alim. Mereka penduduk negeri itu mengatakan, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kalian dan kerana kedatangan kalian membawa nasib malang kepada kami. Menganggap sebuah keberuntungan sebagai nasib malang itu bukan daripada Allah SWT, tetapi mereka mengatakan kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Kerana mereka menganggap kedatangan Rasul itu sebagai ancaman bagi mereka. Kemudian mereka mengancam jika kamu tidak berhenti menyuruh dakwah kami ini lagi dan terus mengajak kami mentauhidkan Tuhan yang engkau sembah itu dan menjauhkan Tuhan-Tuhan kami, nescaya kami akan renjam kalian dan kami akan lemparkan batu sehingga mati. Dan kamu pasti akan merasakan satu seksa yang sangat pedih daripada kami. Seterusnya saya akan berikan kepada saudari Syazwana. Terima kasih. Saya sambung ayat ke-19 iaitu qalu rasul ketiga rasul itu menjawab ta'irukum ma'akum, nahas dan malang kami itu adalah disebabkan yakni kekufuran yang ada pada kamu. A'idzukum, patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu adalah kaum yang melampau. Di sini ia bermaksud yang menjelaskan bahawa tiga utusan ini mencuba memperingatkan kembali mereka agar mereka dapat menggunakan akal fikiran yang waras dan membezakan keadaan mereka sebelum utusan tersebut dan selepasnya. Tentulah dengan kedatangan utusan-utusan ini, sekiranya mereka mahu menjadi celik berakal, mereka akan dapat melakukannya, tetapi malangnya kerana sifat yang sombong dan angkuh ni yang sangat-sangat melampau, mereka melihat kebenaran itu menyekat kebebasan mereka. Terusnya saya pergi kepada Anis Saisara. Intan Syafika. Seterusnya tafsir surah Yasin pada ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un mursalin. Iaitu, dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki yang bernama Habib bin An-Najjar. Dengan bergeser dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Seterusnya tafsir surah ayat yang ke-21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
Ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Seterusnya, tafsir surah Yasin ayat yang ke-22. Wa ma liya la a'budil ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini bermaksud, dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah, yakni Allah yang menciptakanku, dan hanya kepadanya lah aku dan kamu akan dikembalikan. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Syazwana. Okey, saya sambung ke ayat 23, ayat ke-23. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain, selain dari Allah? Ia bertanya. Dan sudah tentu tidak patut. La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Jika Allah yang Maha Pemurah hendak menipuku dengan sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberi sebarang syafaat kepadaku. Wala yukhizun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Maksudnya di sini yang dijelaskan dalam ayat ke-23 ni, iaitu dengan beraninya ia menjelaskan pendirian yang dipegangkan tanpa rasa gentar kepada ancaman yang bakal diterima. Demikianlah setiap orang yang membentuk masyarakat searah yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala perlu memiliki diredai Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu memiliki keberanian bagi mempertegaskan pendiriannya. Subhanallahul Azim. Saya akan membaca tafsir ayat 23 hingga 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inni izal lafi dalalim mubin. Yang bermaksud, sesungguhnya aku, kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Hal ini bermaksud, apabila seseorang tu melakukan syirik, kita semua tahu syirik ni perbuatan yang sekutukan Allah, dan akibat daripada perbuatan ini dapat seseorang tu masuk ke api neraka. So kenapa kita nak buat dosa ni sedangkan dah terang-terang kita tahu akibatnya. Seterusnya ayat ke-25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Yang bermaksud, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah nasihatku. Yang ni bermaksud tiga rasul Habib An-Najjar tu memberitahu kepada kaumnya. Baiklah, saya akan menerangkan lebih lanjut ayat ke-20 tadi. Pada ayat ke-20, tiba-tiba cerita ini agak berubah kerana tidak lagi fokus pada tiga rasul tadi. Tetapi dia berubah kepada lelaki yang di hujung kota, iaitu Habib An-Najjar yang merupakan tukang batu, dengan bergegas memberitahu pada penduduk yang sama kota dengannya bahawa ikutlah mereka, tiga rasul tadi, kerana mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, iaitu utusan Allah. Ini merupakan contoh dakwah itu wajib kerana lelaki di hujung kota itu tidak duduk selesa, tetapi dia sedar yang dakwah itu wajib walaupun dia bukan rasul atau nabi yang menjadi utusan Allah. Sebaliknya, dia merupakan manusia biasa seperti kita. Maksud dia walaupun dia tahu yang ada tiga rasul telah mendakwah, tapi dia tidak duduk senang lenang. Okey. Pada ayat ke-26, Allah memberitahu kepada lelaki ini untuk masuk ke dalam syurga. Ada pendapat ulama berkata mungkin pemuda ini dibunuh dengan dipukul oleh kaumnya musyrikin, dipijak-pijak tubuhnya sampai ususnya sampai terkeluar dari dubur badannya, dan terus dimasukkan ke dalam syurga kerana kesan Habib An-Najjar merupakan orang yang baik
Dia hanya ingin sampaikan kebenaran dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas membantu Rasul untuk berdakwah, tetapi dibunuh. Itulah peringatan dalam surah Yasin untuk kita tentang betapa pentingnya kita jangan abaikan dakwah walaupun kita tidak sempurna, bukan Nabi atau Rasul. Seperti pemuda tadi, dan jangan menggunakan itu sebagai alasan kita untuk tidak berdakwah. Okey. Saya nak sambung tu yang saudari Encik Aini, yang Encik Aini cakap tadi. Orang yang berat ujiannya adalah para Nabi. Habib An-Najjar meninggal dan mati di jalan Allah dan merupakan seorang mujahid yang Allah sebutkan dalam surah Yasin. Apa yang terjadi kepada Habib An-Najjar? Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa bagiku dan Allah muliakan baginya. Saya akan memberitahu pengenalan surah Yasin. Merupakan surah yang ke-36 di dalam Al-Quran dari 114 surah dan diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Bermakna surah ini memberi penekanan kepada akidah, kepercayaan kepada Allah dan Rasul hari kiamat. Terdapat 83 ayat dan berkedudukan pada juzu Pengenalan tentang surah Yasin. Tema surah ialah berserah diri kepada Allah di jalan dakwah. Jadi seterusnya saya akan memberitahu penceritaan surah Yasin. Pertama, Al-Quran Rasul dan umat manusia yang diutuskan Rasul ayat 1 hingga 12. Yang kedua, kisah Ashabul Qaryah penduduk sebuah kota ayat 13 hingga 29. Seterusnya saya akan berikan kepada Hanis Maisara. Okey, saya akan sambungkan. 3. Penurunan azab atas orang yang mendustakan Rasul iaitu ayat 30 hingga 32. Keempat, bukti kekuasaan Allah tentang hari kebangkitan pada ayat 33 hingga 34. Seterusnya, saya berikan kepada saudari Intan. Yang kelima, sikap orang-orang kafir bermula ayat yang ke-45 hingga 47. Dan yang keenam, pengikraran terhadap hari kebangkitan dan penegasan kewujudannya, iaitu ayat yang ke-48 hingga 54. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Syazwana. Yang ketujuh, balasan kepada orang yang melakukan kebaikan dalam ayat 55 hingga 58. 8. Balasan kepada orang yang berdosa dalam ayat 59 hingga 68. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Aini Syafira. Untuk yang ke-9, bagi ayat 69 hingga 76, ceritaan tentang penegasan kewujudan Allah, keesaannya dan risalah. Kemudian yang terakhir, untuk ayat 77 hingga 83, penceritaan tentang penegasan tentang hari kebangkitan. Untuk kesimpulan, saya serahkan semula kepada saudari Syazwana. Terima kasih saudari Nur Aini Syafira. Saya akan jelaskan antara kelebihan dalam surah Yasin. Yang pertama, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati. Kelebihan membaca surah Yasin dan kesimpulan. Bagi Al-Quran adalah surah Yasin, dan barang siapa yang membaca seolah-olah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Seterusnya saya serahkan kepada Anis. Seterusnya, yang kedua, sesiapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam, dia akan bangun pada pagi dalam keadaan diampunkan dosa. Sabda Nabi SAW, barang siapa membaca surah Yasin pada suatu malam kerana mengharapkan keredaan Allah, nescaya diberi keampunan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Al-Solat bab Qiyam Al-Solat. Bukan itu sahaja. Jika rasa gelisah atau gundah gulana, kita bolehlah membaca surah Yasin.
Menurut Imam Al-Qurtubi, kalau kita nak pasangan kita berhati lembut, kita boleh amalkan surah Yasin. Dan jika kita ingin mencari jodoh, kita boleh mengamalkan ayat ke-36. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada Melissa. Sekiranya kita membaca surah Yasin pada waktu malam, lalu kita meninggal dunia, maka ia dikira mati syahid. Mati syahid ni mesti semua umat Islam inginkan kerana ia sebuah kematian yang ia diredai oleh Allah SWT. Kelebihan mati syahid ini ialah dapat diampunkan dosa, dilindungi daripada azab kubur, dapat melihat keindahan syurga, terlindung, terjamin keamanannya daripada malapetaka yang besar iaitu hari kiamat. Diberikan 100 syurga yang ada 100 darjat, antara setiap darjat itu sejauh langit dan bumi. Jadi tak salah kalau kita sebagai umat Islam bercita-cita untuk mati di jalan Allah. Sebab saya setiap kali saya habis solat, saya mesti akan baca satu doa ni. Doa ni tak pendek pun, doa dia berbunyi macam ni. Allahumma inni as'aluka usnul khotimah. Bermaksud, ya Allah, aku mohon kepadamu usnul khotimah. Jadi untuk kita sebagai umat Islam ni haruslah ada keinginan dalam diri kita ni untuk mati jalan Allah. Supaya kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kita mempertahankan agama kita, insya-Allah. Seterusnya saya akan berikan kepada saudari Intan. Seterusnya yang keempat, sesiapa yang memasuki ruang perkuburan lalu membaca Yasin akan diringankan azab bagi mereka yang berada di dalam kubur. Dan baginya, iaitu pembaca, mendapat ganjaran pahala. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Aini. Yang terakhir, bagi sesiapa yang membaca surah Yasin, ia akan diampunkan, dan sesiapa saja yang membaca semasa ia lapar, ia akan hilangkan rasa kelaparan itu. Dan siapa yang membaca di kali sesat jalan, maka akan menjumpai jalannya yang semudah. Dan bila seseorang itu membacanya kerana bimbangkan kekurangan makanan, maka makanan itu akan mencukupi. Alhamdulillah, setakat ini sahaja dari kami semua. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau ada cacat cerita daripada kami. Terima kasih.